Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 6 Julai 2020 kembali bersama saya, Karzarif Afindi. Tumpuan edisi malam. Persatuan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas telah menyerahkan sumbangan cek berjumlah RM27,222.40 manakala Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menyampaikan sumbangan faedah pengurusan mayat berjumlah RM2,000 kepada Selina. Allahyarham Muhammad Hussein Ali, 56 tahun, telah berkhidmat sebagai penolong unit pengurusan korporat perhubungan awam di Saberkas Negeri Sarawak meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak pada bulan Mei lepas akibat masalah buah pinggang. Upacara penyampaian sumbangan itu telah disempurnakan Setiausaha Agong Saberkas Safi'i Haji Ahmad dan Pengarah Perkeso Negeri Sarawak Philip Sangkan, disaksikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia hari ini. Laporan seterusnya. Sekolah luar bandar di bahagian Betong telah bersedia memulakan sesi persekolahan dengan menitik berat prosedur operasi standard SOP seperti yang telah ditetapkan kerajaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah ketika melawat beberapa buah bahagian pada Ahad turut menyatakan mengenai kerajaan Sarawak menyediakan peruntukan untuk kelengkapan pematuhan SOP di sekolah. Ujarnya, bagi sekolah yang lebih besar, beliau akan membantu menyediakan alat pengimbas suhu agar pelajar tidak perlu berbaris panjang. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengingatkan para guru bahawa mereka kini memikul tanggungjawab sebagai barisan hadapan. Selanjutnya, projek program transformasi luar bandar RTP yang berjumlah di bawah RM100,000 kini boleh dilaksanakan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, manakala projek yang bernilai di antara RM100,000 hingga RM200,000 pula JKKK boleh memilih kontraktor yang akan melaksanakannya. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, keputusan itu telah pun dipersetujui Kabinet Negeri Sarawak baru-baru ini. RTP kekurang RM100,000. Dia tu Kerajaan Negeri Sarawak, Kabinet tu kemarin sudah mutus ke duit tu tak ada break ngagai JKK kita. Kita ngadu ke Terimpu. Tamu tanya mesti ngadu ke mana? Dapat DO mudah kita. Kami akan mendapat statement apakah RM100,000 dengan RM200,000 kuasa diberi dengan kita JKK milih kontraktor terdekat kita. Tamu tanya mesti menitik ke spek nyak belabuh hari tahun-tahun. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program isu-isu semasa kawasan tinjau di rumah Wen Magelit, Bukit Balet, Lapok pada Sabtu. Jelasnya lagi, kaedah ini bertujuan untuk menambah baik sistem cabutan undi yang kadang-kadang boleh dimonopoli oleh segelintir kontraktor. Berikut pula, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Sosioekonomi Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki hari ini mengadakan lawatan ke tapak persediaan bagi Majlis Perasmian Projek Bekalan Air bahagian Semarahan yang merupakan salah satu tapak projek bekalan air yang dibina oleh Kerajaan Sarawak. Lawatan itu susulan program rasmi Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari yang dijadualkan berlangsung pada Khamis ini 9 Julai 2020. Sebelum itu, Ketua Menteri dijadualkan akan ke Dewan Kampung Senangih bagi melakukan gimik membuka pilih air bersama penduduk kampung. Seterusnya, beliau akan ke tapak pembinaan stesen PAM Sungai Buloh, feri rem lama Seruyuk serta ke tapak pembinaan tangki air Sebangan. Beralih ke perkembangan projek RTP di Dun Lambir. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir, Ripin Lama ketika ditemui selepas merasmikan jambatan tersebut pada Isnin, projek yang bernilai RM500,000 ini merupakan projek RTP Dun Lambir dan jambatan tersebut akan memberikan kemudahan jalan pintas kepada lebih 2,000 penduduk-penduduk kampung, khususnya pelajar sekolah pergi ke sekolah dalam masa yang singkat. Laporan berikutnya. Masalah gangguan bekalan air di daerah Meradong akan berakhir tidak lama lagi dengan siapnya kerja-kerja menaik taraf paip air yang sedang dilaksanakan dengan rancak ketika ini.
Menurut Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing, projek bernilai 81 juta ringgit itu akan memberi manfaat khususnya kepada penduduk di luar bandar. Bercakap semasa mesyuarat pelaksanaan projek itu pada Isnin, Datuk Ding turut menjelaskan gangguan bekalan air di Meradong semakin berkurang selepas paip air menuju ke Bintangor siap dipasang. Sekian bersama saya, Khair Zarif dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan tayangan video yang memaparkan keindahan pelbagai destinasi pelancongan di Sarawak. Salam UKAS. The nature, the cuisine, the culture, the beautiful people, the adventures all begins here. Seahorse City, Miri. Capital city of Sarawak, Kuching. The town with the longest river in Malaysia, Cebu. The industrial town, Bintulu. From the entertainment lifestyle in the city to the mother nature. Refresh yourself in the forest, walk along the beach. Indulge yourself in a local cuisine. The friendly people here, with different kinds of races and religions, welcomes you.